إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Boleh boleh insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dah tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Ibu Boyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini hari Isnin bersamaan 28 hari bulan Disember. Pengajian sepatutnya petang ni tafsir harfiah surah At-Takwir. Tapi memandangkan saya ada urusan kena pergi ke Rawang ya, daripada Taman Malawati KL pergi ke Rawang. Jadi atas permintaan lah. Jadi saya pergi, tapi kelas saya masih teruskanlah, cuma saya tak mengajar tafsir lah. Saya fikirkan tadi untuk buat perbincangan melibatkan bahasa Arab. Jadi saya pilih untuk kita bincangkan waktu-waktu sembahyang daripada subuh sampai isyak. Kenapa dipanggil waktu-waktu tu begitu? Boleh insya-Allah ya. Okey. Boleh, kalau nak tanya apa-apa jangan message. Saya tak boleh nak baca. Terus unmute dan tanyalah. Kalau ada apa-apa nak tanya insya-Allah. Okey, Boya, kita masuk waktu subuh dulu ya. Subuh. Subuh tu Boya, huruf asalnya daripada sad ba ha. Sad ba dengan ha pedas. Sad ba dengan ha pedas. Daripada sobah. Sobah ni pagi. Sobah ni pagi. Ibu Boya, nak tanyalah Ibu Boya ya. Sobah ni apa negeri pertama yang dapat cahaya dekat Malaysia ni? Apa negeri pertama yang dapat cahaya dekat Malaysia ni? Okey. Sabah lah. Sabah. Betul Ibu. Negeri Sabah. Jadi negeri Sabah tu Ibu adalah negeri yang dalam bahasa Arab tau. Kalau Ibu nak tanya boleh unmute Ibu ya. Sabah tu negeri yang asal daripada bahasa Arab. Dulu dia daripada Filipina, daripada Borneo. Dulu dah masuk Islam dah. Pasal tu Filipina, nama ibu negaranya Manila tu asalnya fi amanillah. Dalam keamanan Allah, fi amanillah. Maka telah ditukar kepada Manila. Sabah tu Ibu Ayah, Sabah tu memang asalnya, Sabah tu asalnya bahasa Arabnya Sabah, pagi. Okey. Jadi Ibu Ayah, Sabah ni memberi makna keluarnya cahaya, keluar cahaya. Sebelum ni malam. Bila masuk pagi, pagi tu keluar cahaya. Keluar cahaya dia dipanggil Sabah. Okey, Ibu Ayah, kalau ayat pula. Alat untuk keluarkan cahaya apa dia dalam bahasa Melayu? Jangan tulis, saya tak boleh tengok handphone, saya kena tengok jalan. Kalau ibu tak nak saya masuk hospital, ibu keluarkan suara. Lampu. Lampu Ibu, betul, lampu. Apa dia lampu dalam bahasa Arab Ibu? Siapa nak jawab? Jawab je. Siapa tahu Ibu, lampu dalam bahasa Arab? Misbah. Betul Ibu Rahil, itu sorry Ibu Rahil tu. Misbah. Mim, sad, ba, alif, ha pedas. Misbah maksudnya alat keluarkan cahaya, iaitu lampu. Okey, kenapa lampu dipanggil misbah? Kerana ia mengeluarkan cahaya, alat untuk mengeluarkan cahaya. Jadi pada waktu-waktu kita ni, waktu di mana keluarnya cahaya adalah pada waktu pagi. Saya nak tanya Ibu Ayah, apa nama lain bagi sembahyang subuh? Apa dia nama lain bagi sembahyang subuh? Apa dia Ibu? Waktu apa tu? Solat fajar. Betul Ibu, fajar. Fajar. Fa, jim, ra, fajar. Fajar. Ibu Ayah, fajar ni apa? Fajar. Fajar tu
waktu yang waktu nak siang lah, nak keluar cahaya. Matahari menyingsing. Ya, Ustaz. Ustaz tak dengar ni. Ustaz dah tak ada line. Mungkin ya. Kat situ tak ada coverage tu. Tak boleh dengar. Okey. Ibu dengar tak suara saya? Baru dengar. Sekarang ibu dengar tak suara saya semua ibu? Dengar tak? Dengar. Dengar ibu? Okey, alhamdulillah. Jadi ibu Fajar ni bergema. Masih bergema lagi tak? Tak. Okey, tak. Okey. Okey ibu. Apa tadi Allahumma salli Fajar ya? Fajar ni ibu ayah maksudnya Fajar menyingsing. Apa maksud Fajar menyingsing? Di awal-awal tu. Ibu ayah contohnya contoh kita berada dalam satu bilik gelap. Bilik yang gelap, sangat gelap, tapi di luar kita dah siang dah. Di luar dah siang. Tapi kita berada dalam bilik yang gelap. Bila kita buka sedikit pintu bilik, sedikit aja pintu bilik dan luar tu adalah siang, apa jadi pada dalam bilik tu ibu? Buka sikit je, bukan buka semua, buka sikit aja, apa jadi? Nampak terang sikit, cerah. Dia ada remang-remang cahaya kan? Cahaya tu mula meremang. Maksudnya mula merembang ke meremang saya pun tak tahu, tapi dah mula masuk cahaya. Cahaya yang mula-mula masuk yang kecil tu itu dipanggil fajar. Fajar. Jadi ibu yang kalau kita belajar fiqh kan, masuk waktu subuh ni fajar apa namanya? Apa nama fajar yang masuk waktu subuh? Fajar Siddiq. Fajar Sadiq nama dia ibu. Fajar Siddiq. Fajar Sadiq. Siddiq tu Abu Bakar As-Siddiq. Dia Fajar Sadiq. Okey. Fajar, waktu fajar yang betul, yang benar. Pasal ada satu fajar kazib. Fajar remang cahaya tapi belum betul-betul pagi lagi. Bila masuk fajar Sadiq adalah remang cahaya yang betul-betul masuk waktu subuh. Itu di awal subuh tu dia panggil fajar. Boleh ibu ya? Awal subuh yang matahari mula nak keluar. Matahari mula nak keluar itu dia panggil fajar. Ibu jelas tak ibu? Jelas. Matahari yang mula-mula keluar tu itu dia panggil fajar. Okey. Jadi fajar ni awal-awal waktu subuh ni pula daripada awal sampailah waktu akhirnya lah. Waktu subuh tu waktu akhir ni ketika mana waktu syuruk tu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu waktu subuh. Macam mana boleh datang waktu subuh ni ibu? Siapa yang bagi nama waktu subuh ni? Adakah Nabi bagi nama waktu subuh? Ibu? Bukan Nabi yang bagi nama. Malaikat Jibril alaihissalam telah datang jumpa Nabi dalam masa 2 hari. Hari pertama, Malaikat Jibril terangkan, dia semayang semua tapi di waktu-waktu yang awal. Hari kedua, Malaikat Jibril datang dan beliau sembahyang subuh, zuhur sampai isyak pada waktu-waktu yang akhir. Maka dia pun beritahu, ini waktu semalam tu waktu ini waktu awal, ini waktu akhir, tiap-tiap waktu. Dan dia beritahu ini subuh waktunya sekian-sekian. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Memang waktunya, nama waktu tu telah dimaklumkan kepada Nabi SAW. Bukan Nabi reka-reka sendiri, memang dah diberitahu waktunya begitu. Tapi cuma kalau dari segi bahasa, kenapa dia panggil subuh? As-subuhu daripada sad baha tadi, maksudnya mula cahaya pagi lah tu. Okey ibu, untuk subuh ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya ibu. Kalau ibu ada soalan boleh tanya ya, jangan mesej, saya tak baca. Saya tengah drive kat highway ni, highway. Kenapa Apa, Ibu? 2 rakaat?
Kenapa subuh Kenapa tu 2 2 rakaat? rakaat? Ya. Kenapa 2 rakaat? Wallahu alam ibu. Itu kita panggil urusan ta'abbudi. Ta'abbudi ni kita sebagai hamba kita ikut aja. Itu dipanggil ta'abbudi. Allah perintahkan subuh 2 rakaat. Allah perintahkan zuhur asar 4 rakaat. Maghrib 3, isyak 4. Saya tak tahu kenapa. Itu kita panggil ta'abbudi. Ta'abbudi ni maksudnya sebagai hamba kita taat aja. Macam tu. Cuma mungkin ada hikmah-hikmah yang ulama huraikan yang saya tak tahu. Kalau ibu tahu, ibu nak kongsikan ke? Ada tak ibu dengar mana-mana ceramah? Tak tahu, itu yang nak tahu. Tak tahu. Mana tahu kalau ibu tahu, ibu nak kongsikan. Tak senggol. Ya, ibu yang bayar tak senggol dulu. Okey. Okey ibu ya, boleh tadi subuh ya. Subuh 2 rakaat tadi. Okey. Lepas tu ibu zuhur. Zuhur. Agak-agak ibu kenapa dia panggil waktu zuhur ya? 3 huruf asalnya za, ha dengan ra. Za, ha dengan ra. Ibu kalau kita kata minta maaf luar dan dalam. Luar ibu zahir. Zahir dan dalam tu batin. Salah yang zahir dan salah yang batin. Maaf zahir dan batin. Cuma ibu ya, apa dia maksud zahir? Zahir tu yang kita nampak. Yang kita nampak. Zahir tu maksudnya yang kita nampak. Okey ibu, nak tanya ibu ayah, kalau waktu zuhur dan ibu ayah tengok dekat waktu tu dah waktu zuhur dah, masuk waktu zuhur. Tapi dekat highway masih pasang lampu. Lampu jalan pasang. Agak-agak ibu rasa macam mana? Mubazir ke ataupun ibu rasa biasalah lampu buka siang-siang mana ada bazir. Ibu rasa bazir ke tidak ibu? Bazir. Tentu membazir kan? Pasal apa membazir? Kerana cahaya matahari yang ada ni telah menzahirkan semua yang kita boleh nampak tanpa perlu ada cahaya lain. Tak perlu pasang cahaya lampu kerana cahaya matahari yang ada telah menyebabkan semua benda-benda yang boleh mata melihat ini jadi zahir. Jadi zahir. Maka waktu itu dipanggil waktu zuhur. Kenapa waktu zuhur? Kerana waktu itu terzahir semuanya. Kecuali kalau yang melindung lah, bangunan ke, dinding ke. Kalau tak ada apa-apa yang menghalang pandangan kita, kita nampak semua sekali. Jerebu ke contoh kan. Jadi sekarang ni ibu ya, waktu sekarang ni tak ada satu pun lampu jalan yang terbuka yang saya tengok kat highway Duke ni. Tak ada satu jalan pun yang terbuka, lampu jalan. Dan saya boleh nampak semua sekali dengan jelas. Jalan-jalan kat depan ni dengan jelas. Kenapa? Ini adalah waktu zuhur. Waktu zahir semua sekali. Okey. Jelas ibu ayah, ada soalan tak untuk zuhur? Kalau ada soalan boleh tanya ibu. Tak ada ibu ya? Tak ada ibu, okey tak ada. Okey, kemudian ibu waktu asar. Ain sad ra. Ain sad ra asar. Wal asri demi masa. Okey ibu. Asar ni dia ada banyak maksud asar ni sebenarnya dalam bahasa Arab. Asar ni boleh masuk waktu asar. Boleh juga asar ni maksudnya masa, wal asri demi masa. Boleh juga asar ni maksudnya asar ni era. Zaman ataupun era. Dan asar ini juga asara boleh memberi maksud perah. Perah. Okey. Ibu ya, bila satu orang kata saya memerah keringat. Saya memerah keringat. Maksudnya ibu dia buat kerja benda tu kecil ke benda tu benda yang sibuk ataupun besar sampai peluh dia mencurah-curah. Benda tu benda yang biasa-biasa ke atau benda yang sibuk sangat dia buat. Banyak benda dia buat sampai keringatnya mencurah-curah. Benda yang sibuk. Tak apa, tak apa. Ni dekat tiga layer penyetul ni kena hati-hati. Itu kita saya dah kena langgar. Okey ibu. Apa tadi saya tanya tadi? Lupa lah saya. Kalau kata memerah keringat maksudnya dia buat kerja biasa-biasa ke ataupun sungguh-sungguh ibu memerah keringat? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh.
saya nak tanya ibu, bilakah masanya manusia ni berada dalam keadaan sangat sibuk? Jalan raya sangat sibuk. Bila ibu? Antara masanya. Pagi. Pagi orang pergi kerja lagi. Waktu balik kerja. Lepas asar ibu kan? Lepas asar sibuk. Pasar malam pun, pasar pun lepas asar kita buka kan? Orang balik kerja lagi, balik sekolah, budak-budak. Lepas asar tu sebelum maghrib. Jadi ibu, asar ni masa yang sangat sibuk. Barang siapa yang jaga bersungguh-sungguh, supaya asar pun dia dapat jaga sungguh-sungguh, insya-Allah ada keberkatan dalam dia punya apa? dalam dia punya kehidupan lah insya-Allah. Jadi waktu asar ni adalah waktu yang manusia sangat sibuk. Macam tengah diperah-perah keadaan manusia tu, masanya sedang diperah-perah. Dia dalam keadaan sangat sibuk dengan urusan dunianya, tapi kalau dia dapat pegang jaga solat dia waktu asar ni, ada keberkatan dalam hidup dia insya-Allah. Boleh ke ya? Itu asar. Okey. Kemudian maghrib. Maghrib. Maghrib ni daripada gharaba, fi'il madhi, ada fi'il madhi nya gharaba. Gharaba mudhari'nya yaghrubu ke yaghribu, ada dua lah. Yaghrubu ataupun yaghribu, saya tak pasti. Cuma ibu ayah, gharaba ni memberi maksud apa? Terbenam. Gharaba ni terbenam. Jadi ibu ayah, bila kita sebut maghrib boleh memberi maksud masa terbenamnya matahari ataupun tempat terbenamnya matahari. Tapi di sini kita panggil masa lah, memberi makna masa, zaraf zaman. Masa terbenamnya matahari itu dipanggil maghrib. Jadi ibu ayah, waktu maghrib ni bila? Waktu maghrib ni adalah waktu di tengah-tengah di antara siang dengan malam, kan? Betul? Waktu maghrib adalah waktu di tengah-tengah di antara siang dengan malam. Maghrib. Ibu ayah, sekadar saya pesan ibu ayah ya, kalau ada cucu ke anak ke, pastikan balik sebelum maghrib. Ada lagu Siti Nurhaliza baru 7 nasihat, bagus lirik dia, saya suka lirik dia. Anak pipit, itulah kan. Saya lupa lirik dia tapi baguslah lirik dia. 7 nasihat tu yang Siti Nurhaliza nyanyi tu sangat bagus lirik dia, lirik yang sangat bagus, masya-Allah. Kalau ibu ada tak dengar lagu tu, 7 nasihat tu? Ke ibu dengar nasyid aja? Saya tak suka dengar lagu-lagu sebenarnya, tapi kalau lagu-lagu yang macam ni memang bagus sangat. Bagus sangat. Anak pipit jangan tak dihirau, memang nanti. Macamlah lagu-lagu dia kan. Antara nasihat dia adalah balik sebelum maghrib tu dah balik dah. Balik sebelum maghrib. Ibu ayah, kenapa kita kena balik rumah sebelum maghrib? Kerana waktu itu, waktu tengah-tengah antara siang dengan malam adalah antara waktu yang kuat aura syaitan ni. Syaitan, jin, mereka akan keluar bersiar-siar dengan keluarga dia. Antaranya waktunya adalah waktu di antara, dia tengah-tengah antara dua benda. Antara siang dengan malam, tengah-tengah tu waktu kuat, waktu puncak untuk syaitan dan iblis bersiar-siar dengan keluarga dia, menyesat-nyesatkan orang. Ataupun tengah-tengah antara bayang-bayang. Contohnya ada bayang-bayang, ada lain bayang-bayang tu, jangan lalu kat tengah-tengah di antara bayang-bayang dengan tak kena bayang-bayang. Kerana itu adalah kawasan laluan jin. Okey. Balik kat sini ibu ayah ya, maghrib. Kenapa dipanggil maghrib? Kerana di situ adalah waktu terbenam matahari. Kemudian Isya. Isya ni ibu ayah, Isya maksudnya apa Isya? Isya tu maksudnya awal malam. Isya tu dipanggil awal malam. Itu dipanggil waktu Isya, waktu di awal malam. Okey. Kalau makan malam apa dia ibu? Makan malam. Siapa tahu makan malam tu apa? Asyak. Dinner apa dia? Betul, Asya. Betul ibu ya, ain baris atas. Asya, makan malam. Kalau Isya maksudnya waktu malam. Okey ibu, secara ringkas lah ya. Secara ringkas itu dia 5 waktu sembahyang kita. Kenapa dipanggil begitu? Maaf ibu ayah. Okey ibu ayah, ada tak apa-apa soalan? Ada masa lagi ni 20 minit.
Ada tak apa-apa kalimah dalam bahasa Arab yang ibu ayah nak saya terangkan? Dari segi ibadah ke apa ke? Jangan type ibu ya. Ibu message, ibu tanya guna voice. Unmute. Boleh ibu saya tunggu tak apa? Sesiapa ada perkataan yang ibu nak tahu maksudnya, tanyalah. Kalau saya tahu saya katalah. Kalau tak tahu saya tak jawab lah. Ibu jangan segan ibu, yang ni peluang ni. Sementara saya tengah ada kelas ni. Okey. Saya tengah bersiaran ni. Ustaz, Ya ibu. Assalamualaikum. Ibu Azizah ya. Saidah. Oh ibu Saidah. Okey ibu Saidah. Waktu syuruk tu apa maksudnya? Waktu Okey bagus ibu. Syuruk tu shin ra wa qaf syuruq daripada syaraqa. Syaraqa ni maksudnya terbit. Syaraqa terbit. Maka waktu syuruk waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari tu dah waktu matahari dah naik. Dah naik sepenggalah. Sekadar sepenggalah. Kalau waktu fajar matahari mula terbit. Beza terbit dengan naik. Okey. Terbit tu maksudnya dia mula menampakkan cahaya pertama tu, itu fajar. Tapi bila mana sampai satu tahap, yang mana tahap itu adalah habis waktu subuh, matahari dah mula naik menegak, maka itu dia panggil syuruk. Maka ibu, nak tanya ibu ya, matahari naik maghrib, matahari naik timur ke ataupun barat? Matahari naik dari timur. Maka ibu, timur dipanggil masyriq. Timur dipanggil masyriq. Barat adalah tempat matahari terbenam. Maka barat juga dipanggil maghrib. Jadi ibu, bagus soalan yang bagus ibu ya. Masyriq maksudnya timur, maghrib maksudnya barat. Maka waktu syuruk, kenapa dipanggil waktu masyriq? Kenapa dipanggil masyriq timur? Kerana di situ adalah waktu di mana matahari naik. Maka waktu syuruk adalah waktu matahari naik sepenggalah. Boleh ibu Saidah jelas tak? Okay, masa Ustaz. Sama-sama ibu. Ibu boleh ada soalan? InsyaAllah ibu saya tunggu. Jangan malu ibu ya. Peluang. Ada tak ibu? Depan ni hujan ni. Depan ni macam hujan. Kalau hujan lebat kan tak boleh nak buat kuliah. Ustaz nak tanya solat sunat apa tu? Duha dengan sunat apa yang sebelum duha tu? Matahari naik ni? Semua isyraq. Isyraq. Apa beza duha dengan isyraq? Oh, beza duha dengan isyraq. Okey. Kalau dari segi sembahyang tu kita serah pada ulama lah. Tapi kalau dari segi bahasa Arabnya, isyraq tu waktunya. Waktu isyraq tu waktu matahari naik. Duha maksudnya waktu matahari dah lebih daripada itu. Duha pun matahari naik juga. Tapi duha ni kata bumi ni dah siang. Bumi ni dah siang maksudnya matahari tu dah makin jelas nampak. Dah siang, dah tak perlu pasang lampu dah. Itu duha. Sampailah waktu zawal. Zawal ni maksudnya matahari tu mula tergelincir dan masuklah waktu zuhur. Waktu duha ni lepas isyraq sampailah 10 minit sebelum zuhur. Itu duha. Maka dia sembahyang duha. Boleh ibu? Okey. Okey, insyaAllah ibu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu. Duha tu maksudnya jelas. Nampak. Okey, ibu ada soalan? Ustaz nak tanya. Ya, siapa tu? Ibu Saidah. Okey. Saidah. Ada waktu-waktu yang haram kita solat kan Ustaz? Ya. Antara zuhur ke ada tak? Ada 5 waktu haram kan? Tapi itu kita tengok balik kepada apa ni? Pasal ni masalah fiqah, saya tak suka jawab masalah fiqah secara direct. Saya suka tengok balik kita baru saya jawab. Untuk fiqah lah, pasal untuk fiqah ni memang saya dah nekat, saya tak nak jawab dengan tahu yakin, saya nak rujuk dulu. Boleh pun ya? Lepas tu saya memang akan cakap, saya lebih jawab untuk yang berkaitan bahasa Arab saja. Boleh bu? Okey.
Okey, Ibu ada soalan? Tadi Ibu okey. Ibu kat sini dah mula hujan lebat ni. Saya tak boleh dengar sangat lah. Okey Ibu, sekali saja menjawab boleh ya. Minta maaf sangat. Hujan lebat. Terima kasih Ustaz. Okey Ibu, saya terima kasih pemanduan ya. Okey, Terima kasih Ustaz. Terima kasih selamat pandu. maaf Ibu kekurangan. Aku mau lihat. Ya Ibu. Terima kasih Ustaz. Elok-elok hujan. Masya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ibu. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ibu yang join malam ni untuk kursus mustawadu tu, Ibu boleh siapkan latihan Ibu ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.